Berapa anggaran masa untuk semua ini? Adakah dia akan ambil masa bertahun, 20 tahun atau 10 tahun? Bagaimana Cik Dayang? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Saya kira ia merupakan satu soalan yang sangat menarik kerana saya percaya pasti ramai yang sedia maklum setelah saya jelaskan jenis-jenis hartanah tadi berserta sekatan yang terdapat pada satu dokumen hak milik hartanah ini. Saya recap semula jenis-jenis hartanah ada dua jenis, iaitu hartanah yang mempunyai geran dan juga hartanah yang tidak mempunyai geran. Dan terdapat juga jenis-jenis sekatan iaitu tanah reserve Melayu, sekatan kepentingan dan rumah low cost. Yang mana jenis-jenis hartanah ini mempunyai cara pengurusan jual beli yang berbeza dan sudah pastinya tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan sesuatu transaksi jual beli ini juga akan berbeza dari satu senario ke senario yang lain. Dan hal ini perlu difahami oleh pembeli dan juga penjual. Semestinya setiap individu yang membeli dan menjual hartanah ini tidak bolehlah menyamakan tempoh masa yang diambil untuk transaksi jual beli hartanah ini dengan hartanah yang lain. Kerana seperti yang saya maklum sebentar tadi, lain jenis hartanah dan sekatan, lain prosedurnya dan sudah semestinya juga tempoh masa yang diambil juga berbeza. Okey, misalnya untuk hartanah kos rendah yang berada di bawah pegangan pajakan ini dan terdapat sekatan yang memerlukan permohonan kebenaran pindah milik, proses ini akan mengambil masa yang lebih lama sedikit kerana terdapat dua jenis kebenaran yang perlu dipohon sebelum transaksi jual beli ini boleh berjalan seperti mana setelah mendapat kebenaran LPHS atau Lembaga Perumahan dan Hartanah tadi, baru kita boleh proceed untuk permohonan kebenaran pindah milik pula. Jadi disebabkan terdapat prosedur tambahan seperti ini, ia akan menyumbangkan kepada penambahan masa untuk sesuatu transaksi jual beli ini selesai. Dan ada juga senario yang mana dokumen hak milik sudah dikeluarkan tetapi belum disempurnakan ke atas nama penjual. Dan kita perlu ingat ada situasi pemaju yang setuju untuk memindah milik terus kepada pembeli. So itu lebih senang dan ada juga situasi di mana pemaju tidak bersetuju untuk memindah milik terus kepada pemaju dan sebaliknya mahu penyempurnaan atau perfection tadi dibuat ke atas nama penjual terus dulu. Dan berbezanya situasi ini, maka tempoh masa bagi menyelesaikan transaksi jual beli ini adalah sangat-sangat berbeza. Dan juga isu COVID. Isu COVID ini kita perlu highlightkan juga yang mana kerajaan kita ada memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan lockdown. Yang perlu saya tekankan juga bagi menjelaskan salah satu sebab penambahan masa dalam menyelesaikan sesuatu transaksi jual beli. Hal ini kerana terdapat juga pejabat-pejabat yang tutup sementara untuk proses sanitasi disebabkan terdapat kes positif. Dan saya perlu tekankan jugalah yang mana bahawa pejabat tanah juga akan mengeluarkan SOP-SOP mereka sepanjang tempoh PKP ini. Sebagai contoh, pejabat tanah daerah Kuala Langat dan Petaling telah mengeluarkan SOP yang mana sebarang urusan yang ingin dibuat di pejabat tanah tersebut perlulah melalui sistem temujanji. Dan perkara seperti ini juga akan menyumbang kepada penambahan masa untuk menyelesaikan sesuatu transaksi jual beli ini. Dan dalam perjanjian jual beli juga kita akan masukkan juga klausa-klausa yang menyebut mengenai hak-hak pembeli dan penjual bagi menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak. Okey, sepanjang pengalaman saya antara contoh soalan yang saya terima adalah berbunyi begini. Jiran saya baru saja selesai menjual rumah di Sungai Buloh dan proses hanya mengambil masa 3 bulan. Tapi mengapa proses penjualan rumah saya mengambil masa 6 ke 7 bulan? Ataupun ada juga yang mengajukan juga soalan pada saya, adik saya maklumkan pembelian rumah ini mesti selesai dalam 3 bulan. Sekiranya lewat, saya akan dikenakan denda. Dan mengapa proses pembelian rumah saya ini mengambil masa sehingga 6 bulan? Dan ada juga yang bertanya kepada saya, tanah saya ni freehold tapi kenapa mengambil masa yang lama untuk selesai? So jadi soalan-soalan ini kita anggap perkara biasa yang mana
ini sering menjadi tanda tanya lah kepada setiap individu dan kebanyakan masyarakat tak faham tentang cara dan keadaan yang sebenar. So jadi sebab itu kita sebagai pembeli atau penjual perlu dan amat digalakkan membuat kajian kendiri dengan membaca atau menghadiri majlis ilmu seperti yang tuan-tuan dan puan-puan hadiri sekarang bagi mendalami dan memahami proses dan prosedur sesuatu hartanah yang ingin dijual dan ingin dibeli itu. Jadi berbalik kepada soalan yang diberikan oleh moderator kita pada hari ini, seperti yang saya terangkan tadi, ada sebahagian hartanah yang perlu membuat permohonan kebenaran pindah milik tersebut, ada sebahagian yang tak perlu. Ada sebahagian yang perlu membuat penukaran nama geran daripada pemaju ke nama penjual terlebih dahulu dan sebaliknya. So jadi status hartanah dan perbezaan ini lah yang menyebabkan dan mempengaruhi juga perbezaan tempoh masa yang perlu diambil bagi menyelesaikan proses jual beli rumah ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau tentang perbezaan masa yang diambil bagi menyelesaikan proses jual beli ini kerana pihak peguam akan membuat perjanjian jual beli ini mengikut keadaan dan situasi sesuatu hartanah tersebut dan terdapat juga satu klausa mengenai tempoh penyelesaian baki harga belian ini yang mana kita akan meletakkan satu tempoh yang sesuai dan common untuk digunakan oleh setiap peguam lah mengikut keadaan dan jenis hartanah tersebut.